أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri tadabbur kita, dan pada hari ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-5. Ini kita dah mula minggu lepas. Kita mula daripada ayat 1 sehingga ayat 4. Jadi surah Al-Bayyinah yang bermakna keterangan yang nyata ataupun bukti yang jelas. Dan maksud bayyinah di sini, kata ulama, sama ada Rasulullah ataupun Al-Quran ataupun kedua-dua sekali. Tidak ada yang paling jelas kebenarannya melainkan Al-Quran. Semuanya adalah kebenar dan tidak ada yang batil. Begitu juga yang dibawa oleh Rasul, semuanya adalah benar. Bahkan semua yang dicakap ataupun dilakukan oleh Rasul adalah wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah bercakap melainkan daripada hawa nafsu, melainkan semuanya adalah wahyu. Jadi bayyinah refer kepada sama ada Rasul ataupun Al-Quran ataupun kedua-dua sekali. Jadi daripada ayat 1 kita review sikit, daripada ayat 1 sehingga 4. Allah nak beritahu, antara intipatinya ialah Allah nak beritahu orang-orang kafir ni, sama ada ahli kitab Yahudi dan Nasara ataupun orang-orang musyrikin, penyembah berhala dan selain daripada itu, mereka ni tetap bersatu, tetap berpegang dengan agama mereka yang sesat. Mereka tak akan tinggal pegangan agama mereka yang sesat melainkan setelah datang Al-Bayyinah, sama ada Rasul ataupun Al-Quran. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Iaitu manusia tak mungkin dapat meninggalkan kesesatan, penyelewengan, kebatilan. Tak mungkin mereka ketinggal sehinggalah mereka berjumpa dengan petunjuk ataupun bayyinah daripada Allah. Jadi nak dapat hidayat, nak dapat petunjuk Allah, mesti ada bayyinah. Jangan sesiapa yang mendakwa dia dapat bayyinah, dia dapat petunjuk Allah tanpa dia memahami Al-Quran ataupun dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu poin yang paling penting. Dalam ayat yang pertama, Allah nak beritahu manusia tak mungkin jumpa bayyinah, tak mungkin jumpa hidayah melainkan melalui Rasul dan melalui Al-Quran. Dan ayat pertama juga Allah sebut kedua, Allah bahagikan orang kafir kepada dua golongan. Pertama ahli kitab, yang kedua orang musyrikin. Kedua-duanya kafir. Tapi kenapa? Apa hikmah Allah sebut ahli kitab dahulu daripada orang musyrikin? Kata ahli tafsir, sebab antara dua ni, ahli kitab yang kafir dengan musyrikin yang kafir, yang paling teruk, yang paling patut dicela ialah ahli kitab. Kenapa? Sebab mereka dah ada kitab, mereka dah ada ilmu, mereka dah ada maklumat tentang kedatangan Nabi Muhammad dan datangnya Al-Quran. Mereka dah, bukan setakat mereka dah ada ilmu, mereka dah beriman. Mereka percaya sampai mereka bersumpah mereka akan beriman dengan Muhammad yang akan datang. Tapi bila datang, mereka tolak hidup-hidup. Berbeza dengan orang musyrikin. Orang musyrikin tak tahu, mereka tak ada ilmu, tak ada maklumat. Maka Allah sebut ahli kitab dahulu sebagai tanda yang patut dicela. Yang celaannya lagi keras ialah orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Itu dua pengajaran. Yang ketiga, ayat yang kedua. Ayat kedua Allah nak beritahu Rasul ni menjadi hebat bukan sebab semata-mata dia Rasul,
tetapi sebab dia membawa kitab. Dan kitab tu juga menjadi hebat sebab dia adalah mutahharah, suci. Tidak ada satu pun keaiban, kelemahan, kezaliman, tidak lengkap, tidak sesuai. Bahkan dia sesuai untuk semua bangsa, semua jenis manusia, semua peringkat umur, semua golongan manusia, semua zaman, semua tempat. Maka sebab itu kitab ni dia panggil suhufan mutahharah, kitab yang disucikan. Dan ulama mengatakan suci ni ada dua maksud. Pertama, suci dari segi hissiyah. Hissiyah makna Al-Quran, fizikal Al-Quran tu suci. Sebab tu pendapat yang paling kuat tidak boleh sentuh Al-Quran melainkan dengan berwuduk, sebab dia mutahharah, suci. Dan suci yang kedua ialah suci dari segi maknawi, iaitu isi kandungannya, pengajarannya, akhlak yang terkandung dalam Al-Quran, semuanya adalah membawa kepada perkara yang baik yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ketiga Allah beritahu dalam kitab Al-Quran itu ada hukum hakam, ada bab-bab yang sangat qajimah, sangat lurus, sangat baik, sangat betul. Kemudian Allah ulang sekali lagi ayat keempat, ahli kitab ataupun ahli kitab tidak akan berpecah sehinggalah datang keterangan kepada mereka, iaitu sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum turun Al-Quran, mereka yakin semua beriman dengan Muhammad, semua beriman dengan kitab Al-Quran. Tapi bila datang Muhammad, bila turunnya Al-Quran, mereka mula berpecah. Ada yang beriman dan ada yang kufur kepada Nabi ataupun Al-Quran. Okey, kita sampai situ. Ayat yang kita sambung ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bila Allah hantar Nabi Muhammad al-bayyinah kepada orang-orang musyrikin, kepada ahli kitab, dan Allah turunkan Al-Quran bersama Nabi, apa yang Allah nak pada mereka? Apa yang Allah nak, apa yang Allah minta daripada mereka? Benda yang mudah sahaja, iaitu wama umiru, dan tidaklah umiru mereka diperintah. Tidaklah mereka diperintah illa liya'budu, melainkan liya'budu, supaya ya'budu mereka, ya'budu daripada ibadat. Apa makna ibadat? Ibadat ialah makna tunduk. Jadi perkataan abdu pun daripada ibadat. Abdu makna hamba. Apa sifat hamba yang paling utama? Iaitu sentiasa tunduk kepada tuannya. Jadi ibadat maknanya tunduk, supaya mereka tunduk ataupun mengabdikan diri, beribadat kepada Allah. Satu, ini perintah pertama. Jadi Allah nak begitu yang ahli kitab, orang musyrikin tolak Nabi Muhammad, tolak Al-Quran. Adakah Allah perintah benda yang berat kepada mereka? Benda yang mereka tak mampu? Bukan. Mereka hanya diperintah benda yang mudah aja. Apa dah? Sembah Allah. Sembah Allah tak perlulah sampai pikul batu-batu yang berat ke, panjat gunung ke, tak. Sembah Allah. Apa makna ibadat? Kita diajar daripada kecil di rumah ke di sekolah. Bila sebut ibadat, biasanya kita bataskan kepada rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadat, solat, puasa, haji, sedekah. Habis. 5 aja. Sebenarnya ibadat bukan itu. Sebenarnya ibadat terlalu luas. Yang 5 ni hanya sebahagian daripada ibadat yang luas. Ataupun 5 ni sebenar hanyalah sebagai wasilah ataupun cara untuk sampai kepada tujuan ibadat yang sebenar. Jadi pengertian ibadat yang paling tepat ialah yang disebut oleh seorang ulama terkenal, Syekhul Islam. Katanya ialah
Ini pengertian ibadat yang tepat. Ibadat solat tak tepat. Sebab solat hanya 5 waktu dan mungkin ambil masa setengah jam ataupun 40 minit setiap hari. Sedangkan Allah kata, aku tidak perintah pada manusia melainkan untuk beribadat. Mana semua waktu kita adalah ibadat, 24 jam. Kalau solat saja beribadat, mana kita terlalu menyempitkan konsep ibadat ataupun maksud ibadat. Jadi ibadat sebenarnya ialah ismun jami'un, iaitu kata nama jami'un yang mengumpulkan, yang lengkap, yang merangkumi apa ni? Jadi ibadat ialah satu kata nama yang lengkap dan merangkumi. Merangkumi apa? Likulli ma yuhibbuhu, bagi apa sahaja yang dicintai oleh Allah. Apa saja yang Allah cinta, yang Allah suka, wa yardahu, dan Allah redha, maka dia adalah ibadat. Maka bukan solat sajalah, bukan puasa, sebab yang Allah suka ni banyak. Kadang-kadang Allah suka apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka manusia yang suka buat baik pada orang. Ibadat, buat baik pada orang, ibadat. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bersuci. Maka bersuci sama ada fizikal ataupun maknawi adalah Allah suka ibadat. Wa yuhibbul tawwabin. Allah suka orang yang suka bertaubat. Maka bertaubat tu juga adalah ibadat. Dan banyak lagi ibadat ni semua sekali. Yang penting kita nak tahu ukuran ibadat ialah tengok Allah suka ataupun Allah tak suka. Macam mana nak tahu Allah suka? Ukuran dia Al-Quran dan Sunnah. Yang Allah suka semua disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang Allah tak suka pun semua disebut dalam Quran dan Sunnah. Okey? Ma yuhibbu likulli ma yuhibbullah, kata nama yang merangkumi semua apa yang Allah suka dan Allah redha. Minal aqwal, sama ada aqwal perkataan, kadang-kadang ibadat kita tunjuk jalan, jalan ke masjid, pergi terus belok kanan. Allah suka sebab apa? Sebab benda tu baik, ibadat. Wal a'mal, dan amalan. Amalan ni iaitu dengan anggota badan, kaki, tangan, bersedekah, pergi solat ke masjid, pergi haji, pergi bantu orang miskin. Itu amalan zahirah, sama ada yang nampak zahir ataupun batinah dalam hati. Kadang-kadang ibadat dalam hati tak nampak apa dia? Kita hanya takut pada Allah. Di mana takut? Dalam hati. Itu adalah ibadat. Bila ada orang risau je, kita tenang je, itu ibadat. Kenapa? Sebab kita tenang, kita yakin pada Allah. Yang itu Allah suka, maka dia adalah ibadat. Okey? Jadi makna ibadat apa dia? Terlalu besar dan luas. Semua yang Allah suka, semua yang Allah redha. Perkataan, perbuatan, secara terang, secara sembunyi, di waktu siang, di waktu malam, semua adalah ibadat. Selagi mana Allah suka dan Allah redha. Sebab itulah bila kita tak faham mana ibadat yang sebenar, maka kita hidup dalam kerugian. Iaitu ibadat kita hanya terbatas pada solat, lepas tu bulan Ramadan puasa, lepas tu sedekah bila ada duit ataupun bila nak keluarkan zakat, lepas tu bila ada duit sikit pergi haji. Jadi terbatas. Sedangkan kita boleh buat ibadat 24 jam bila-bila masa dan di mana-mana saja. Saya bagi contoh mudah aja. Orang nak pergi masjid, dia nak pergi beribadat. Bila kita tanya, nak pergi mana ni? Ibadat. Apa yang maksud ibadat tu? Solat. Jadi bila dalam kepala dia solat, dia pergi solat je. Bila duduk dalam saf, dia tak rapatkan saf. Sebab bagi dia, rapatkan saf bukan ibadat. Sedangkan Allah suka rapatkan saf. Bahkan Allah mencela orang yang tak rapatkan saf. Jadi dia fahaman yang salah. Ibadat adalah salat. Aku nak pergi salat. Rapat tak sah ataupun tak rapatkan, itu bukan ibadat. Tak ada kaitan dengan solat aku. Ini fahaman yang salah, menyebabkan dia rugi dan mungkin menyebabkan solatnya tak diterima. Dan kadang-kadang lepas solat, dia keluar masjid, jumpa orang dia tak senyum. Kenapa? Sebab dia tak faham senyum itu adalah ibadat. Kenapa? Sebab senyum Allah suka. Bahkan Nabi kata senyum adalah sedekah. Jadi jumpa 20 orang, lepas solat dia tak senyum. Sebab mindset dia senyum bukan ibadat. Mindset dia aku nak pergi ibadat iaitu solat.
Jadi ruginya hidup 50 tahun. Ibadat dia hanya sempit dan fokus pada 5 rukun Islam sahaja. Jadi ibadat ini terlalu luas. Bahkan sebab tu Nabi kata, daripada aku beriktikaf di masjid aku selama sebulan. Iktikaf di masjid selama sebulan. Apa dia? Bila iktikaf di masjid, macam-macam ibadat, iaitu solat, boleh puasa, boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh solat tahajud. Banyak ibadat. Dan berapa lama? Sebulan. Dan di masjid mana ni? Masjid Nabawi. Pahala dia 1000. Berganda 1000 kali ganda. Tapi Nabi ingat, Nabi cakap apa? Daripada beriktikaf di masjid aku selama sebulan, lebih baik aku keluar masjid untuk menunaikan hajat saudaraku. Dan Nabi tak sebut berapa lama, apa hajatnya, besar ataupun kecil. Mungkin hajat tu kecil je, dan mungkin ambil masa setengah jam. Maka Nabi kata, yang kecil, yang setengah jam, kerana dia menunaikan hajat saudara, membantu saudara, Nabi kata lebih baik daripada duduk dalam masjid sebulan beriktikaf, solat, zikir, baca Quran. Tengok, Nabi nak bagi faham ibadat. Ibadat ni bukan duduk dalam masjid saja, bukan solat saja, bukan zikir, bukan baca Quran, bukan duduk dalam kelas saja. Tapi Nabi kata bahkan ibadat yang lebih utama ialah keluar, berjalan, membantu saudara kita yang berhajat. Walaupun setengah jam, tapi ia lebih baik daripada duduk dalam masjid selama sebulan. Itu konsep ibadah yang terlalu luas, yang kalau kita faham, kita boleh jadikan semua kehidupan kita daripada pagi sampai malam semua ibadat dan semuanya pahala, kalau kita faham dengan cara yang betul. Okey? Kemudian perintah yang kedua, mukhlisin. Ini perintah pertama, Allah hanya suruh manusia hambanya beribadat kepadanya. Perintah kedua, mukhlisin. Supaya mereka ikhlas. Ikhlas lahu, baginya, kepadanya. Apa makna ikhlas? Daripada inilah ikhlas, daripada surah Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, tidak ada pun perkataan ikhlas dalam surah Qul Huwallahu Ahad. Tidak ada. Biasanya nama surah diambil daripada perkataan dalam surah. Tapi surah Ikhlas, tidak ada perkataan ikhlas. Jadi apa kaitan ikhlas dengan kandungan surah Qul Huwallahu Ahad? Kaitannya cukup jelas. Iaitu bila Allah kata Qul Huwallahu Ahad, wahai Muhammad, sebutlah, beritahulah Allah tu satu. Allahus Samad, kepada Allah tempat semua makhluk bergantung dan Allah tak berhajat langsung pada makhluk. Lam yalid, dan Allah tu satu, dia tak pernah melahirkan. Walam yulad, dan tak pernah dilahirkan sebab dia satu. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang kufu, yang sekufu ataupun yang setara, yang sama dengan Tuhan. Jadi maksud daripada surah Qul Huwallahu Ahad ialah mengesahkan Allah yang satu, dan itulah makna ikhlas. Bila kita beribadat, satu, ada ketika kerana Allah, tapi dalam masa yang sama ada juga kerana lain. Kita tak menjadikan Allah tu ahad. Kita ada mensyirikkan Allah. Jadi maksud mukhlisin ialah menjadikan Allah tu satu dalam semua kehidupan kita, khususnya dalam ibadat. Dan sebaliknya, bila kita mensyirikkan Allah, mana kita tidak mengikhlaskan hati kita dalam ibadat ataupun dalam kehidupan. Ataupun kita menolak surah Qul Huwallah. Kita menolak surah Qul Huwallah daripada ibadat kita. Iaitu dalam hati kita beribadat, bukan Allah saja yang satu, tapi ada juga kerana riak, ada juga kerana dunia. Okey, dua. Jadi beribadat, bukan semua ibadat diterima, tapi ibadat yang tidak ada syirik, yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Dua. Kemudian Allah kata, lahuddin, baginya. Ad-din boleh kita terjemah ibadat ataupun juga agama. Din ada dua maksud. Pertama, agama ataupun cara hidup. Yang kedua, din ialah hari pembalasan.
Kalau din hari pembalasan, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari ad-din, hari pembalasan. Itu bukan agama. Dan din makna dia agama ataupun cara hidup ialah seperti dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu orang kafir, cara hidup kamu, dan bagi kami dini, cara hidup ataupun agama kami ataupun ibadat kami. Jadi din dalam surah Al-Bayyinah maksud dia ialah ibadat. Maksudnya apa? Hanya bagi Allah sahaja segala ibadat. Jangan mensyirikkan Allah dalam ibadat kamu. Dua, yang Allah perintah. Yang ketiga, hunafa. Hunafa mana? Hunafa jamaah, kalau mufrad dia hanifan. Kita biasa baca hanifan musliman dalam doa iftitah kan? Dalam doa iftitah, hanifan musliman. Jadi kalau seorang hanif, kalau ramai hunafa. Kenapa ramai? Sebab Allah bagi tahu kepada manusia ramai hunafa. Tapi dalam doa iftitah kenapa hanifan? Sebab yang baca itu seorang hanifan musliman. Yang membaca itu dia refer kepada dirinya. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Okey, apa makna hanif? Hanif ialah lurus dan tidak condong kepada kebatilan. Hanif lurus, satu, lurus kepada kebenaran dan tidak condong kepada kebatilan. Jadi dua je. Kalau kamu dah lurus kepada kebenaran, tak mungkin kamu condong kepada kebatilan. Kalau kamu condong kepada kebatilan, tak mungkin kamu lurus kepada mentauhidkan Allah. Jadi salah satu. Jadi bila sebut hanif, makna yang paling lengkap ialah satu, lurus kepada kebenaran dan tak mungkin condong kepada kebatilan. Jadi yang ketiga ialah lurus. Ini perintah yang ketiga. Jadi Allah nak beritahu kepada orang musyrikin, kepada ahli kitab dan kepada semua hamba-Nya, aku tidak perintah pada kamu melainkan tiga perkara. Satu, beribadat kepada aku. Yang kedua, masa beribadat ikhlaskan. Jangan syirik, jangan riak, jangan buat bermusim, jangan buat kerana orang. Dan yang ketiga, jangan campur adukkan. Bahkan dalam tafsir Syekh Dr. Salman Al-Audah, dia kata hunafa maksud ialah lurus tanpa melakukan perkara yang bid'ah. Bila sebut lurus, hanya ikut Allah dan Rasul. Bila tak ikut Allah dan Rasul ataupun ikut sebahagian je, maka dia tidak lurus, dia menyimpang. Jadi maksud ketiga ni, sebagai ulama mentafsirkan iaitu ittiba'us sunnah, ikut sunnah. Jadi yang Allah suruh pada semua manusia, termasuk kita, tiga. Beribadat kepada Allah secara umum. Kemudian, yang kedua, ikhlaskan ketika beribadat. Yang ketiga, ittiba'us sunnah. Ikut yang Allah arahkan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya katalah wahai Muhammad, kalau kamu cinta pada Allah, beritahu pada umat kamu, kalau betul cinta pada Allah, ittabi'uni, ikut aku, ikut Nabi. Ikut Nabi ni hunafa. Jadi kalau betul cinta Allah, ikut cara Nabi dalam semua aspek ibadat kita. Okey? Jadi ayat ni, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, cukup jelas Allah guna perkataan apa? Satu, ma. Yang kedua, illa. Apa maksud tu? Kalau saya kata umiru liya'budu, tengok saya buang ma dengan ilah. Maknanya sangat beza. Makna dia lari jauh. Apa dia? Umiru, mereka diperintah supaya menyembah Allah. Tapi ayat ni bahaya. Sebab apa? Sebab tidak ada ma dan ilah. Bila tak ada ma dan ilah, kita boleh tambah. Mereka diperintah supaya menyembah Allah boleh tambah.
Wal apa lagi? Wal syajarah contohnya. Wal mal. Boleh tambah. Mereka diperintah untuk menyembah Allah, was syajarah dan pokok, wal mal dan harta. Dalam bahasa Arab boleh tambah. Bila apa? Bila tidak ada ma dan tidak ada illa. Maka sebab itulah Allah nak beritahu, ibadat pada Allah tak boleh dicampur adukkan. Tak boleh disekalikan dengan tujuan yang lain. Mesti betul-betul kerana Allah 100%. Kalau 99.999% dah kerana Allah. Ada tinggal lagi 0.001% je kerana nak dunia, maka syirik. Ini maksud ma dengan ilah. Bila sebut ma dengan ilah, yang ni tak boleh dah. Ini akidah ni. Berapa ramai yang sembah Allah, cara dia sembah Allah tu tidak ada ma dan tidak ada ilah. Dia sembah Allah sebab kebetulan sihat, dia sembah Allah sebab orang buat, dia buat. Dia sembah Allah sebab musim Ramadan, dia sembah Allah sebab duit banyak. Dia sembah Allah bila sihat, bila sakit dia tak sembah Allah. Berapa ramai yang sembah Allah yang dia faham macam ayat tidak ada ma dan ilah. Boleh sembah Allah tapi dalam masa yang sama tengok keadaan. Tak ada. Sembah Allah tidak boleh dikompromikan. Mesti hanya kepada Allah sahaja 100%. Maksudnya apa? Jangan pagi beriman, petang kufur. Beriman kepada Allah kena 24 jam sepanjang masa. Bangun pagi sampai tidur malam, dan bangun pagi besok sampai tidur malam sampai dia mati. 24 jam mesti hanya menyembah Allah. Tidak boleh sedikit pun buat apa saja, termasuklah kerjaya dia. Dia bekerja kerana untuk dapat dunia pun tak boleh. Sebab beribadat pada Allah 24 jam. Jadi kerjaya dia termasuk dalam waktu beribadat kepada Allah. Maka dia kena ikhlaskan masa bekerja, masa berkahwin, masa bercuti, betul-betul kerana Allah. Tak boleh dicampurkan kerana nak seronok semata-mata. Tak boleh. Bila ada kerana unsur yang lain selain daripada Allah, sama ada ketika bekerja, ketika bercuti, ketika berehat, maka semua itu akan menjadi terkeluar daripada tujuan ibadat yang sebenar. Okey, boleh? Dan ini sama dengan ayat yang biasa kita dengar kan? Sama dengan ayat ni. Allah kata, wa ma khalaqtul al-jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ada ma juga dan ada illa. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada Allah. Maknanya kehidupan manusia dia kena jadikan 24 jamnya adalah ibadat kepada Allah. Tak boleh 1 minit pun, tak boleh 1 minit pun kerana nafsu, kerana orang, kerana apa-apa saja yang selain daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok, Ustaz, Abi nak kerja apa kalau asyik ibadat je? Nak makan apa kalau asyik ibadat je? Iaitu yang kita salah faham tentang ibadat. Sebab kita dididik daripada kecil, di sekolah ke di universiti, ibadat ialah solat, puasa, haji. Yang di luar daripada tu, itu bukan ibadat. Kerja ke, berkahwin ke, berumah tangga, beranak pinak, itu bukan ibadat. Itu salah faham kita. Sebenarnya kalau kita faham semua kehidupan kita adalah ibadat, maka kerja tu pun adalah sebahagian daripada ibadat. Dia macam ni. Ibadat. Ini tujuan, matlamat hidup. Matlamat hidup, ibadat. Ibadat. Dalam ibadat ni ada solat, ada puasa, ada zakat, ada kerjaya,
ada keluarga, ada dakwah, ada apa lagi? Bantu, ada sedekah. Jadi matlamat hidup kita dicipta untuk ibadat. Apa dah ibadat? Semua sekali. Solat termasuk dalam ni, kerjaya kita masuk dalam ni, nikah kahwin kita, dakwah kita, sedekah kita, semua masuk dalam ni. Tapi sekarang sistem pendidikan kita menjadikan terbalik pula. Terbalik. Macam ni. Sistem pendidikan kita, dia jadi macam ni. Tujuan hidup ialah untuk cari kerja, cari rezeki. Tujuan hidup yang besar, cari kerja ataupun cari rezeki. Ibadat kat mana? Ibadat yang kecil ni. Ibadat mungkin duduk nombor 10. Ibadat kecil je. Sebab tu akhirnya, bila sistem kita menjadikan tujuan hidup untuk cari kerja, untuk cari rezeki, maka ibadat ni menjadi nombor 10. Solat dilewatkan, baca Quran pun waktu dah penat, belajar agama pun waktu dah tua, dah pencen. Sebab apa? Sebab matlamat besar, kerja dan cari rezeki. Ini salah faham yang sangat bahaya, yang akhirnya menyebabkan manusia menyimpang. Walaupun dia salat, tapi sebenarnya dia tak sembah Allah pun. Sebab dia jadikan matlamat hidup dia bukan beribadat kepada Allah. Ibadat tu hanya nombor yang ke-10. Okey? Sebab tu kalau kita baca sejarah kan, kalau kita baca sejarah, ini penting ini. Kalau kita salah faham, hidup kita habis, tak menjadi ibadat. Tapi kalau kita faham betul-betul, 24 jam, semua hidup kita jadi ibadat dan jadi pahala. Sebagai contoh kan, bagaimana Nabi kita SAW beribadat kepada Allah. Mula-mula Allah perintah dia berdakwah di Mekah. Dan Allah tak sebut langsung pasal rezeki. Sebab Allah dah bagi itu pada Nabi dan juga pada hambanya, rezeki setiap orang telah ditetapkan. Tapi tujuan kamu dicipta untuk beribadat. Jadi antara ibadat utama ialah berdakwah dan memandu manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh Nabi berdakwah di Mekah dalam keadaan Nabi miskin, dalam keadaan Nabi tak ada kerja, dalam keadaan Nabi anak yatim. Dan dakwah pula melawan arus, melawan masyarakat Mekah. Jadi macam mana? Kalau ikut logik, macam mana Nabi nak bekerja dan nak cari makan dan nak hidup? Kalau kerja Nabi ialah berdakwah dan melawan arus, macam mana Nabi nak hidup? Kalau Nabi berfikir macam kita, kalau aku berdakwah, orang semua tak suka, bukan setakat tak boleh kerja, aku mungkin di pulau. Kalau Nabi berfikir macam kita, Nabi tak akan beribadat pada Allah. Sama juga kita sekarang. Sebab tu Nabi bila sampai satu tahap, dakwah Nabi tak jalan di Mekah, dan ibadat tak sempurna, Allah perintah apa? Allah perintah apa pada Nabi? Ini bukan soal, Nabi pernah 3 tahun. Nabi pernah 3 tahun diboikot oleh orang musyrikin Mekah. Iaitu makanan tak sampai. Bila masak makanan, barang-barang makanan yang datang daripada Syam, daripada Yaman sampai ke Mekah, orang musyrikin tahan. Tak sampai pada Nabi dan orang beriman. Selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ni apa ni? PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi perintah kawalan pergerakan sekarang, makanan sampai lagi pada kita. Bahkan kita boleh hantar lagi pada orang. Tapi zaman Nabi 3 tahun, PKP. Bukan sebulan. Bukan 6 bulan. Makanan tak sampai. Sehingga ada riwayat mengatakan, ada sahabat yang makan daun kayu dan mati kerana kebuluran. Sekarang, walaupun ada kawalan pergerakan, tapi tak ada seorang pun yang mati kerana kebuluran. Yang mati kerana COVID-19. Tapi tak ada seorang pun mati kerana kebuluran. Walaupun ada PKP. Dan Nabi dikawal pergerakannya oleh orang musyrik Mekah. Bukan sebulan, bukan 6 bulan, 3 tahun. Sehingga ada sahabat yang mati kerana kebuluran. Sebab apa? Sebab Nabi buat kerja ibadat. Jadi takkan Allah tak fikir, Nabi bila buat kerja dakwah di Mekah, melawan arus, Nabi nak makan apa? Takkan Allah tak fikir? Tapi Allah tahu, rezeki kamu akan ditetapkan. Itu kamu tak payah fikir dan tak payah risau. Yang perlu kamu risau, sama ada kamu beribadat pada aku 24 jam, ataupun sebahagian sahaja. Dan cuba buka surah An-Nisa.
Cuba buka surah An-Nisa ayat 97. Surah An-Nisa ayat 97. Surah An-Nisa ayat 97. Apa dia ayat tu? Mula inna 97. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimina anfusihim zalimina zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kemudian qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha dah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Okey, cuba kita tadabbur ayat ni. Innal lazina, sesungguhnya bila sampai satu tahap Nabi berdakwah di Mekah dah jam dah, tak boleh nak dakwah, tak boleh nak bergerak dah. Bukan tak boleh cari makan, bukan isu tak boleh cari makan, bukan tak ada pekerjaan, tak, dakwah tak berjalan. Orang Mekah dah tolak dah dakwah 13 tahun. Nabi mencuba, kemudian Nabi pergi ke Taif pun ditolak, hantar sebahagian sahabat ke Habsyah pun tak diterima, kerana dia seorang je Raja Habsyah. Jadi dah jam, pintu dakwah tertutup. Dan ibadat, tujuan manusia dicipta iaitu beribadat kepada Allah, tak boleh dilakukan dengan sempurna. Maka turun perintah Allah, iaitu supaya Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah. Kenapa Allah suruh Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah? Adakah sebab tak cukup makan? Cuba kita berfikir, kenapa Allah suruh Nabi dan sahabat yang mereka lahir di Mekah, membesar di Mekah, ada harta di Mekah, kenapa Allah suruh Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah? Adakah sebab tak cukup makan di Mekah? Adakah sebab nak cari peluang pekerjaan yang lebih baik di Madinah? Ataupun apa? Apa jawapannya? Ada jawapan? Tengok, Al-Quran boleh mengubah cara kita berfikir, dan bila kita berfikir mengikut Al-Quran, apa saja berlaku, jiwa kita tenang. Kita tak akan menggelabah. Sebab apa? Hidup kita berpandukan Al-Quran dan berpandukan hidayah Allah. Jadi saya nak tanya, kenapa Allah perintah Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah? Adakah sebab tak cukup makan di Mekah? Adakah sebab mereka akan mati kebuluran di Mekah? Ataupun sebab pergi ke Madinah untuk mencari peluang pekerjaan dan rezeki yang lebih baik? Subhanallah. Ramai orang tak berfikirkan. Yang orang tahu pada sambut ma'al hijrah. Tapi punca Nabi berhijrah dan sahabat berhijrah, ramai yang tak tahu. Jadi sebabnya ialah, tengok ayat ni. Allah kata apa? Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah. Orang-orang yang malaikat telah mewafatkan mereka, iaitu malaikat cabut nyawa mereka. Siapa ni? Ada segelintir sahabat yang tak nak berhijrah di
dan nak duduk kekal di Mekah. Sedangkan Allah perintah, bila Allah perintah wajib berhijrah. Bila tak berhijrah, hukumnya haram. Jadi mereka kekal di Mekah. Kemudian bila mereka nak cabut nyawa mereka, Allah kata apa? Mereka ni adalah zalimi anfusihim. Mereka zalim pada diri sendiri. Apa kezaliman mereka ni? Kezaliman orang yang tak berhijrah. Apa dia? Allah sebut, ni orang yang tak hijrah zalim. Adakah sebab tak pergi ke Madinah sebab nak cari rezeki? Tak, bukan. Sebabnya ialah bila mereka berada di Mekah, ibadat mereka tak sempurna. Sedangkan mereka dicipta untuk beribadat. Jadi bila ibadat tak sempurna, kamu kena buat sesuatu. Ini bukan soal rezeki, soal tujuan hidup. Tujuan hidup ialah untuk beribadat pada Allah. Bila ibadat tak sempurna, kena buat sesuatu. Sebab itu tujuan kamu dicipta. Jadi orang yang tak hijrah ni, dia tak fikir ibadat, dia fikir pasal rezeki. Dia kata kami dah lama tinggal kat Mekah, rezeki kami kat sini, harta kami kat sini, keluarga kami kat sini. Pergi ke Madinah nak makan apa? Tengok dia fikir, cara berfikir salah. Dia tak faham tujuan dia cipta bukan untuk makan rezeki, bukan untuk cari rezeki. Tak, tujuan untuk beribadat pada Allah. Bila itu tujuan dan ibadat itu tidak sempurna, dia kena buat sesuatu. Sebab tu Allah kata wajib kamu hijrah. Supaya apa? Tujuan kamu dicipta dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Maka sebab tu Allah kata, bila mereka enggan berhijrah, hanya alasannya rezeki, susah nak makan di Madinah, Allah kata zalimi anfusihim. Mereka zalim pada diri sendiri. Bukan sebab tak cari kerja, tapi sebab tak buat ibadat yang sempurna, yang kerana itu mereka diciptakan. Bahkan Allah kata apa? Malaikat bertanya mereka sebelum dimatikan, mereka bertanya orang yang tak hijrah ni, Fima kuntum, kenapa kamu tak berhijrah? Kenapa kamu tak buat sesuatu bila ibadat kamu tidak sempurna? Mereka menjawab, mereka berkata, kunna mustad'afin, kami orang yang lemah. Itu alasan. Mereka boleh berhijrah, bahkan ramai dah sahabat berhijrah. Tapi sebab mereka sayangkan rezeki, takut bimbang pasal rezeki bila berhijrah ke Madinah, itu yang menyebabkan mereka tak berhijrah. Tapi mereka buat alasan, kami orang yang lemah, tak boleh berhijrah. Maka Allah kata apa? Malaikat berkata pada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kalau kamu tak boleh beribadat dengan sempurna di Mekah, kena buat sesuatu pergi tempat lain. Kenapa kamu tak berhijrah? Bumi Allah itu luas. Manusia ni kalau nak cari rezeki, dia boleh pusing satu dunia supaya dapat rezeki yang lebih baik. Tapi kalau beribadat, dia tak bergerak, tak buat apa-apa. Kalau solat tak khusyuk, dia tak buat apa-apa. Kalau solat rumah tak sempurna, dia tak pergi masjid. Kalau sebab solat kurang khusyuk sebab jahil agama, dia tak pergi belajar. Tapi kalau sebab sempit rezeki, dia akan buat macam-macam. Sebab apa? Cara dia berfikir salah. Seolah dia ingat hidup untuk makan, hidup untuk cari rezeki. Tak. Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullah. Sebab tu Allah kata lagi dalam ayat ni, fatuhajiru fiha, berhijrahlah. Berhijrah untuk apa ni? Berhijrah untuk apa? Untuk cari makan, untuk cari kerja? Bukan. Supaya ibadat kamu di Madinah lebih sempurna dan supaya dakwah di Madinah lebih lancar. Sebab itulah tujuan kamu hidup. Pasal rezeki, aku tangguh. Kemudian Allah kata, tengok Allah bagi amaran, bukan amaran, ancaman keras, faulaika, maka mereka itulah ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka neraka jahannam, wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Okey. Allah kata mereka ni akan tinggal di neraka jahannam. Siapa ni? Siapa ni? Yang tak ada kerja, yang tak cukup makan, ataupun yang ibadatnya tak sempurna. Siapa ni? Siapa ni yang Allah kata tempat kembali mereka neraka jahannam? Jadi ayat ni cukup jelas. Allah nak bagi tujuan hidup adalah ibadat. Sebab itulah saya nak ingatkan sekali lagi diri saya dan semua, bila berlaku musibah sekarang, COVID-19, dan macam-macam musibah, ada yang dah hilang pekerjaan, hilang kadang-kadang bapa pun hilang mati, anak hilang, kadang-kadang suami, kan. Banyak masalah berlaku. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu, sebenarnya masalah lebih besar pada itu ialah bukan kamu hilang pekerjaan, bukan kamu hilang gaji, bukan hilang jawatan,
bukan hilang suami, bukan hilang anak, tapi masalah lebih besar ialah kamu hilang matlamat hidup. Selama ni kamu kejar dunia sampai kamu lupa beribadat kepada Allah dengan sempurna. Sedangkan aku cipta kamu untuk itu je. Aku cipta langit untuk kamu, cipta hujan untuk kamu, cipta rezeki untuk kamu, cipta segala-gala untuk kamu. Tapi aku cipta kamu untuk aku. Tapi akhirnya kamu jadikan kamu untuk dunia. Kamu jadikan kamu sebagai hamba kepada dunia, bukan hamba kepada aku. Jadi saya nampak antara pengajaran besar juga Allah nak bagi tahu, nak betulkan fahaman akidah khususnya orang Islam yang selama ni hidup untuk cari rezeki, bukan hidup untuk beribadat pada Allah. Berapa ramai yang sibuk kerja dunia sebelum datang COVID-19 sampai mereka tak solat, sampai mereka langgar perintah Allah, mereka lupa pada matlamat. Maka Allah pun bagi satu musibah COVID-19 supaya apa? Menyedarkan mereka. Sekarang kamu tak ada kerja kan? Gaji pun tak ada kan? Tapi masih boleh hidup. Ada tak berita kita dengar dalam tempoh PKP ni, ada berita orang mati kebuluran? Tak ada. Tak ada. Di China yang bermulanya wabak corona ni, ada tak kita dengar berita hasil pada kawalan pergerakan tu ada yang mati sebab tak cukup rezeki? Tak ada. Menunjukkan apa? Rezeki Allah tanggung dan Allah jamin. Walaupun kamu dalam pergerakan, dalam rumah sekalipun, rezeki akan sampai. Saya nak bagi satu contoh. Kisah, kalau tak silap saya, Ibrahim bin Adham. Satu masa, dia duduk, dia ada daging, dia letak sebelah dia. Kemudian bila dia berpaling, kucing datang dan ambil daging tu. Kemudian kucing tu bawa daging tu, dia pun ikut kucing tu. Sampai satu tempat, kucing tu letak daging di atas satu tempat yang tinggi dan ada lubang. Kucing letak daging kat situ. Apa tujuannya? Wallahualam. Lepas dia letak je, keluar seekor ular daripada lubang dan ular tu buta. Keluar daripada lubang dan ambil daging tu. Makan. Subhanallah, kata Ibrahim bin Adham, tengok. Allah kalau nak bagi rezeki, walaupun kepada ular dan yang buta dalam lubang, kalau Allah nak bagi rezeki, Allah gerakkan rezeki daripada siapa? Mula-mula daripada manusia, kemudian dibawa oleh kucing. Dan kucing dengan ular ni musuh. Tapi Allah nak bagi juga, nak sampaikan juga rezeki pada ular yang buta dalam lubang, tapi Allah gerakkan orang lain. Allah gerakkan haiwan lain. Boleh faham? Ha? Kadang-kadang Allah kawalkan pergerakan. Allah yang hantar ni. Yang PKP semua manusia yang sebut, tapi sebenarnya perintah Allah. Tapi Allah nak bagi tu rezeki akan sampai pada kamu. Kalau kamu, ajal kamu belum sampai. Berapa ramai yang miskin, rezeki datang melimpah. Bukan makna saya nak bagi tu tak payah risau pasal PKP ke pasal tak. Saya nak sebut di sini, risaulah bila kamu tak beribadat dengan sempurna kepada Allah. Kalau kamu beribadat dengan sempurna, kamu dalam gua pun dapat rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa pada Allah, kamu duduk tengah padang pasir, macam Hajar, Allah hantar je air Zam-Zam. Jadi soalnya sekarang bukan soal rezeki sebenarnya. Isu besar bukan soal rezeki, bukan soal pekerjaan. Sebab itu bukan matlamat hidup. Soal sekarang ialah, adakah betul-betul kita beribadat pada Allah dengan ikhlas dan betul-betul menepati sunnah Nabi SAW. Kalau cukup syarat, bukan tak payah kerja. Kerja itu sebahagian daripada ibadat. Sekarang Allah yang bagi musibah menyebabkan kita tak boleh kerja dan tak boleh keluar pun. Maka jangan risaulah, sebab itu daripada Allah, bukan daripada manusia. Manusia hanya menjalankan perintah arahan. Hasil pada musibah yang Allah bawa, yang Allah hantar. Okey. Boleh? Kemudian Allah sebut ibadat kepada Allah. Lepas tu Allah kata wa yuqimus salah. Dan mereka mendirikan solat wa yu'tu, dan mereka mengeluarkan zakat. Wazalika,
Dan demikian itulah din, agama al-qayyimah yang lurus, yang betul. Okey. Kita nak faham, bila Allah sebut manusia dicipta untuk beribadat padanya dengan ikhlas. Bila sebut ibadat, dah masuk tak solat? Dah. Dah masuk tak zakat? Dah. Kalau dah masuk, apa perlu Allah sebut sekali lagi? Mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Sedangkan dia termasuk dalam ya'budullah. Pengajarannya ataupun tadabburnya ialah Allah nak bagi tahu dalam banyak-banyak ibadat tu, daripada pagi sampai malam, siang dan malam, dalam banyak-banyak ibadat, yang paling besar, yang paling utama ialah dua, iaitu salat dan zakat. Kenapa salat? Kenapa tak puasa? Sebab ibadat yang paling jelas menunjukkan orang tu beriman kepada Allah dan dilakukan setiap hari salat. Kalau puasa, susah nak buktikan dia tu beriman. Sebab apa? Hanya sebulan dalam setahun. Habis 11 bulan dia tak puasa. Adakah dia beribadat? Susah. Haji pun sama. Haji hanya wajib sekali seumur hidup. Itu pun kepada mereka yang mampu. Jadi kalau haji sebagai tanda ibadat, tak boleh dijadikan ukuran. Tapi kalau solat, dia setiap hari. Kemudian yang kedua, solat juga adalah bukti orang tu beribadat pada Allah, orang tu beriman kepada Allah, ialah sebab solat ni wajib dilakukan oleh semua orang. Sama ada orang muda, orang tua, sihat, orang sakit, lelaki dan perempuan. Kecuali bila dia gila ataupun tak waras. Adapun puasa, terbatas. Sihat, silakan puasa. Bila sakit ataupun tua tak mampu, tak payah puasa. Ataupun kalau musafir, tak payah puasa. Haji pun sama. Kalau kamu miskin, tak ada duit, tak wajib haji. Tapi solat ni adalah satu ibadat yang wajib dilakukan oleh semua jenis manusia, semua peringkat umur, dalam apa keadaan sekalipun, selagi dia waras. Bahkan Nabi kata, solat adalah tiang agama. Dan siapa yang meninggalkan solat dengan perbezaan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, ialah solat je. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Yang membezakan Islam dengan kafir ialah solat. Maka Allah sebut solat. Walaupun secara umum Allah dah sebut ibadat. Okey, solat menggambarkan hubungan dengan manusia. Tapi Islam tak lengkap kalau hanya ada hubungan dengan Allah sahaja. Solat je, seorang-seorang, siang, malam, solat duha, solat tahajud. Tapi dia tak peduli pada masyarakat. Itu bukan Islam. Islam ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Contohnya iaitu melalui pengagihan zakat. Zakat ni bagi pada siapa? Golongan yang berhajat, yang lapak asnaf. Orang miskin, orang fakir, orang yang berhutang, orang yang musafir, yang putus bekalan. Jadi nak beritahu Islam adalah agama rahmat. Islam agama rahmat lil alamin. Jadi solat kamu yang betul menjadikan kamu rahmat kepada orang lain, khususnya kepada golongan berhajat. Sebab tu Allah mencela orang munafik. Allah mencela orang munafik. Kenapa? Dia tak solat, dia solat. Tapi solatnya apa dia? Solatnya menjadikan dia menipu ataupun mendustakan agama. Kenapa? Dia solat tapi Allah kata dia menipu ataupun pendusta agama. Sebab ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang munafik solat tapi Allah kata penipu, pendusta. Sebab apa? Dia tidak ada hubungan dengan manusia. Anak yatim dia tak peduli. Orang miskin dia tak bantu. Jadi solat dia Allah kata fawailun, neraka wailah solatnya. Sebab solatnya tak membawa kepada rahmat kepada orang lain. Jadi Islam tu mesti ada dua. Sekarang peluang. Sebelum ni kita susah nak bantu orang kan. Dan mungkin orang yang kaya tu banyak habis duit untuk diri keluarga. Berjalan je. Tapi sekarang peluang. Nak berjalan tak boleh. Maka gunalah duit untuk membantu orang. Sebab membantu orang tu sebenarnya membantu diri sendiri. Allah kata apa? Wallazina amanu wa amilus salihat wa man amila salihan fali anfusihim. Siapa yang beramal soleh sebenarnya untuk diri dia. Selagi kita bantu orang, sebenarnya kita lagi banyak membantu diri sendiri. Jadi itulah Islam. Sebab tu kesimpulan Allah kata, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus.
Jadi sekarang Allah nak gerakkan rezeki ni, yang kaya hantar pada orang miskin. Jadi yang miskin kalau tak ada kerja ke apa ke, jangan risau. Sebab Allah yang turunkan musibah ni, yang menyebabkan kita tak boleh bekerja ataupun duit pun tak ada, jangan risau. Sebab yang memberi musibah ini, dia juga adalah yang memberi rezeki. Okey, kemudian Allah kata apa? Pukul apa jam? 11:24. Oh, nak habis dah. Kita ambil satu ayat. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Jadi kesimpulannya apa? Manusia ni ada dua je. Satu, orang beriman. Yang kedua, orang kafir. Kafir pula sama ada dia ahli kitab ke orang musyrikin, keputusannya sama. Akibatnya, kesudahannya sama. Iaitu, semuanya akan masuk neraka jahannam. Apa makna jahannam? Jahannam kata dari segi bahasa makna dia dalam. Yang kedua, gelap dan hitam. Jadi Allah nak bagi tahu neraka tu bukan setakat api, tapi bentuk api tu pun menakutkan. Pertama dia dalam. Bila dalam maksudnya tak boleh nak keluar, tak mungkin keluar. Macam orang jatuh dalam perigi yang dalam. Mana mungkin dia boleh keluar tanpa dibantu. Yang kedua, neraka jahannam tu adalah gelap dan hitam. Maknanya bukan setakat dalam, tak nampak apa-apa, dibakar dalam kegelapan, lagi-lagi menakutkan dan lagi azab. Jadi perkataan jahannam tu sebenarnya dah memberi amaran kepada orang-orang yang tak beriman. Dia bukan setakat api, tapi dalam dan gelap. Jadi jangan menyalahgunakan perkataan jahannam. Jahannam bila dimelayukan makna dia macam tak ada apa-apa je. Kereta saya jahannam. Bila kereta kamu jadi neraka? Jadi jangan gunakan perkataan Al-Quran yang tak membawa kepada maksud yang sebenar. Kemudian jahannam ni ada berapa semua? Siapa tahu? Neraka jahannam ada berapa? Ada jawapan? Neraka jahannam ada berapa? Mudah aja jawapan dia. Jawab dengan angka. Neraka jahannam ada satu je, bukan 6 jahannam. Neraka ada satu je. Jadi 6 jahannam tu tak betul. Okey, khalidina, mereka kekal fiha, dalamnya. Dalam neraka panas, dalam gelap hitam, kekal pula di dalamnya. Ulaika, itulah hum, mereka, syarrul bariyah, seburuk-buruk. Syarr, kita biasa baca dalam surah Al-Falaq kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi syarr tu keburukan ataupun seburuk-buruk. Al-bariyah, makhluk. Kalau kita hafal nama-nama Allah, ada salah satu nama Allah Al-Bari. Al-Bari. Ada ke? Ada kan? Jadi Al-Bari makna apa? Pencipta. Pencipta. Jadi Al-Bariyah daripada perkataan ni, kalau Al-Bari pencipta, kalau Al-Bariyah yang dicipta, makhluk. Jadi Allah nak bagi apa? Ni orang yang kafir, sama ada ahli kitab ataupun orang musyrikin,
Bukan setakat masuk neraka Jahannam yang gelap, yang dalam, tapi mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah kata, Allah labelkan mereka, itulah seburuk-buruk makhluk Allah. Sebab apa ni? Sebab mereka tak bekerja, sebab mereka tak ada rezeki, mereka miskin, ataupun sebab mereka tak beribadat pada Allah. Jawapannya cukup jelas. Sebabnya ialah mereka tak beribadat kepada Allah. Jadi yang ni yang patut kita risau ni. Bila tak beribadat, kita akan jadi orang kafir dan seburuk-buruk makhluk dalam neraka yang Jahannam. Tapi di mana saja kita berada, kalau ditakdirkan tak ada kerja, tapi tidak ada halangan untuk kita beribadat pada Allah. Jalan tutup, tempat kerja tutup, office pun tutup, universiti tutup, sekolah tutup, tapi pintu ibadat kepada Allah tak pernah ditutup 24 jam. Di mana-mana kamu boleh beribadat pada Allah. Jadi kamu ada pilihan, sama ada nak jadi syarrul bariyah, makhluk yang paling jahat dan tempatnya dalam neraka kekal, ataupun pilihan yang kedua iaitu khairul bariyah. Ada masa lagi? 1 jam ha? Jadi tinggal 2 ayat, kita sambunglah minggu depan. Sebab kalau ambil 1 ayat, tinggal 1 ayat je ha? Jadi kita berhenti setakat ayat 6 ha? InsyaAllah. Ada soalan tak? Tak ada soalan tak? Ada satu. Apa cik? Kalau contohnya dia kerja government. Kenapa? Kerja government. Ha? Adakah dia kategori mampu untuk kerjakan haji walaupun dia utamakan dulu beli rumah, beli kereta. So dia jadi tak mampu lah pasal nak kena bayar bulan-bulan komitmen rumah untuk kumpulan hidup. Dia keperluan asas khusus untuk orang berkeluarga ialah menyediakan rumah yang selesa. Ini soalan orang kerja kerajaan, kemudian ada komitmen setiap bulan bayar rumah, bayar kereta kan, banyak tanggungannya. Jadi adakah dia wajib melakukan haji? Jadi kewajipan melakukan haji ialah bila urusan urusan diri dia dan keluarga dia selesai. Makna tempat rumah dah selesa, makanan pun cukup, aman, maka ketika itu barulah wajib pergi haji. Tapi dalam keadaan dia tak cukup duit, melainkan hanya cukup untuk bayar duit rumah, duit kereta, maka sebenarnya dia tidak wajib melakukan haji. Wallahu a'lam. Okey, itu saja. Ha? Macam mana nak dapat kemanisan iman? Okey, soalan pertama, macam mana nak dapat kemanisan iman? Nabi sebut dalam satu hadis sahih, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Hadis sahih, maksud dia akan merasai kemanisan iman. Mana Nabi nak beritahu iman tu ada rasa, iman ada rasa. Apa dia? Rasa manis. Mana kalau makan ada rasa, minum ada rasa, tidur ada rasa, berjalan ada rasa, tengok bola pun ada rasa, maka iman pun lagi ada rasa. Sebab dia antara hubungan kita dengan Allah. Dan rasa dia apa dia? Rasa manis ni makna rasa seronok, lazat je. Bila rasa seronok, dia nak buat lagi. Siapa ni yang akan rasa manis? Nabi kata 3. Pertama, mesti ada 3 syarat. Pertama, dia reda Allah sebagai Tuhan. Dia reda Allah sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita baca zikir setiap pagi kan, zikir pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita baca setiap pagi tapi hanya di bibir saja. Sebab apa? Sebenarnya kita tak reda padanya Allah. Maksud reda pada Allah bukan bila dapat nikmat sahaja kita bersyukur. Tak. Maksud reda pada Allah ialah bila reda pada Allah, maka Allah
dalam dua keadaan je. Sama ada dia bagi nikmat ataupun dia bagi musibah. Bagi benda yang kita suka ataupun yang kita tak suka. Jadi kalau maksud redha pada Allah, semua keadaan kita redha. Allah bagi nikmat, alhamdulillah. Allah bagi musibah, alhamdulillah. Masa tu kita akan rasa kemanisan. Jangan dapat nikmat melompat, suka. Tapi bila bagi musibah, mengamuk, berleter, merungut. Orang macam ni sampai mati dia tak akan rasa kemanisan iman. Sebab tu ada satu kisah, satu masa ada seorang tawaf di keliling Kaabah. Kemudian dia berdoa ketika tawaf, Allah marda anni, ya Allah redalah pada aku. Kemudian dalam riwayat itu menyebut Imam Syafi'i bersama tawaf ketika itu, dia mendengar doa lelaki ini. Maka Imam Syafi'i menegur, kamu minta Allah reda pada kamu? Jadi lelaki ni bila dengar tu, kenapa soalan ditanya macam ni? Aku minta Allah reda, salah ke? Maka dia bertanya, siapa kamu? Maka Imam Syafi'i bagi tahu, aku adalah Muhammad bin Idris, iaitu Imam Syafi'i. Oh, makna orang ni tahulah, ini ulama besar. Maka lelaki ni pun bertanya Imam Syafi'i. Okey, macam mana aku nak dapat reda Allah? Sebagaimana aku berdoa tadi. Maka kata Imam Syafi'i, kamu tak akan dapat reda Allah melainkan setelah kamu reda kepada Allah ketika dapat nikmat dengan ketika dapat musibah sama je. Allah bagi duit, kamu suka seronok. Duit hilang, kamu suka dan seronok sama dengan dapat duit. Masa tu kamu akan dapat reda Allah. Jadi sebelum kamu berdoa, pastikan kamu sendiri reda pada Allah. Barulah Allah akan reda pada kamu. Macam mana nak reda pada Allah? Dalam semua keadaan kena reda. Cuaca sejuk, alhamdulillah. Cuaca panas, alhamdulillah. Boleh bekerja, alhamdulillah. Tak boleh bekerja, alhamdulillah. Boleh keluar rumah, alhamdulillah. Tak boleh keluar rumah, alhamdulillah. Boleh anak boleh bersekolah, alhamdulillah. Anak dekat rumah, alhamdulillah. Anak tak balik sebulan, alhamdulillah. Anak setiap hari depan mata, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Masa tu kita akan rasa kemanisan iman. Dan soalan kedua, macam mana nak dapat redha Allah? Sama. Nak dapat redha Allah dengan cara yang tadi, iaitu kita setuju dengan Tuhan dalam semua keadaan. Bila dibagi tahu PKP akan dilanjutkan, alhamdulillah. Bila diberitahu PKP telah tamat, alhamdulillah. Sama je. Bagi aku apa masalah? Sebab yang penting aku dapat beribadah pada Allah. Semua ni datang daripada Allah. Allah nak tengok dalam keadaan senang, ibadat aku sempurna tak? Dalam keadaan diuji di musibah, ibadat aku sama tak? Ataupun dah tak sama? Kan? Dua soalan. Kemudian yang kedua, untuk dapat kemanisan iman, Nabi kata, pertama, jadikan Allah sebagai Tuhannya, iaitu dia redha dengan semua takdir Allah. Yang kedua, dia redha dengan Islam sebagai agamanya. Apa maksud? Bila dia redha Islam sebagai agamanya, makna semua perintah Allah, yang susah, yang ringan, dia redha, dia amalkan dengan senang je, dengan seronok je, tanpa membezakan. Macam Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 22, afaman yashrah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allah kata, adakah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam, lapangkan hatinya untuk Islam, maka dia berada di atas cahaya. Adakah orang ni sama dengan orang yang Allah sempitkan hatinya untuk Islam? Apa maksud lapangkan hatinya untuk Islam? Maknanya semua perintah Allah bila dia dengar, rasa seronok, rasa rindu nak beramal. Dan mudah je nak beramal. Nak solat 5 waktu mudah, nak solat awal waktu mudah, nak pergi masjid bila dibenarkan pun mudah, nak berzikir pagi petang pun mudah, nak baca Quran 2-3 jam pun tak ada masalah, nak bersedekah, nak keluar pun sikit pun tak kedekut, semua jadi mudah. Makna orang ni dia akan rasa kemanisan bila dia redha Islam sebagai agamanya. Ramai yang mulut kata aku redha Islam sebagai agama, tapi dia solat aurat buka. Kadang-kadang dah solat, aurat dah tutup, tapi mulut membebel. Sebenarnya dia belum redha Islam secara keseluruhan agamanya. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Jangan sebahagian, jangan pilih-pilih. Bila kamu pilih, kamu tak akan rasa kemanisan iman. Jangan pilih, Apa keadaan pun, Islam kita, ibadat kita sama je.
insya-Allah kita akan rasa kemanisan. Dan yang ketiga, untuk dapat kemanisan, kita redha Nabi Muhammad sebagai Rasul. Makna apa tu? Semua ibadat mesti selari dengan sunnah Nabi. Yang Nabi cakap, sami'na wa ata'na, aku redha. Itu makna redha Nabi sebagai Rasul. Jangan redha Nabi sebagai Rasul, tapi sunnah Nabi tak ikut. Yang dia ikut sunnah orang ramai. Yang dia ikut sunnah nenek moyang mereka. Orang macam ni tak akan rasa kemanisan iman. Salat dia mesti sama dengan Nabi. Ibadat dia yang lain sama dengan Nabi. Zikir-zikir sama dengan Nabi. Jangan tokok tambah. Bila tokok tambah, dia tak akan rasa kemanisan iman. Sebab syarat Nabi kata, nak rasa kemanisan iman, salah satu mesti redha Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai ikutan dalam semua aspek kehidupan. Okey, soalan yang ketiga. Kenapa seseorang berkurang rasa bersyukur dan sabar atas segala keburukan yang kenapa manusia ni kurang bersyukur ataupun tak sabar dengan ujian? Dia sebab tu Nabi bagi kaedah. Satu hadis yang sahih, Nabi kata, selalulah tengok kepada orang yang lebih rendah kepada kamu dari segi dunia. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang lebih mudah bersyukur. Jadi antara sebab kita susah nak bersyukur ialah sebab kepala kita, mata kita dia tengok orang yang atas kita je. Dia tu kaya, kita pun nak jadi kaya macam dia. Dia sihat, kita pun jadi sihat macam dia. Akhirnya kita tak akan bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita dah sihat, tapi nak sihat lagi. Kita tak akan bersyukur, tamak je. Kita dah ada duit cukup makan, tapi bila tengok orang lagi kaya, kita tak akan bersyukur dengan apa yang ada. Sebab yang kita tengok ialah orang yang lebih baik. Maka kaedahnya Nabi kata, cuba tengok orang miskin. Bila tengok orang miskin, ya Allah, rumah dia bocor, elektrik tak ada, internet tak ada, air tak ada. Ya Allah, banyaknya nikmat engkau pada aku. Sebab tu kena berjalan. Pergilah tengok orang miskin. Selalulah pergi ke orang miskin. Dan juga Nabi kata, selalulah pergi ziarah kubur. Tengok kematian, ingatkan kepada kematian, barulah kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua juga, bacalah Al-Quran. Bila baca Al-Quran, kita tengoklah sejarah hidup para nabi, sejarah hidup para sahabat dan salafus soleh. Hidup mereka lagi teruk daripada kita. Kita tengok orang sekarang miskin kan, tapi Nabi Aisyah kata, ada 2 hari Nabi tak pernah kenyang, 2 hari turut-turut. Mana sehari kenyang, sehari lapar. Dan rumah Nabi terlalu kecil, sampai nak salat pun di tempat yang Aisyah tidur. Terlalu kecil rumah Nabi. Tak ada apa kemudahan. Sofa tak ada, TV tak ada, internet tak ada, semua tak ada. Tapi Nabi lah orang yang paling bersyukur. Nabi boleh salat malam, sebahagian besar malam, walaupun rumah tidak ada kipas, walaupun rumah sempit. Jadi bila kita tengok sejarah orang dahulu, mereka lagi susah, tapi mereka paling banyak bersyukur. Maknanya, mata kita ni asyik duk tengok, asyik duk fikir orang yang lebih baik pada kita. Itu menghalang untuk kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Iman naik dan turun, bagaimana nak baik balik jika dah turun? Iman naik dan turun. Betul, ada dalil. Wazidnahum huda. Bagaimana soalan dia, bagaimana nak, bila iman turun, bagaimana nak naikkan? Dia ulama bagi kaedah, iman naik dengan amal soleh. Iman naik dengan amal soleh. Dan iman turun dengan maksiat. Bila kita buat maksiat, automatik iman turun. Jadi kalau nak naikkan iman, kena amal soleh. Oh, dia kata pula, Ustaz, iman saya dah lemah. Iman saya dah turun, macam mana nak beramal soleh? Okey, step yang kedua, Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Allah kata orang beriman ni, bila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan bila dibaca ayat Allah, imannya bertambah. Jadi bila iman turun, nak tambah, caranya apa? Baca Quran. Tadabbur Al-Quran. Jadi Quran tu jangan baca sekali seminggu, jangan faham sekali seminggu. Quran peringatan. Manusia lupa 24 jam tapi ingat sekali seminggu. Mana mungkin? Mana mungkin? Allah sebut dalam surah Al-Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bila lagi orang beriman ni nak khusyuk, nak fokus bila mendengar ayat Allah? Bila lagi? Kalau baca sekali seminggu, tengok makna sekali seminggu, tak berkesan. Jadi Quran kena baca setiap hari, kena faham setiap hari, bahkan kalau boleh 4-5 jam satu hari. InsyaAllah akan menguatkan iman kita,
akan menampung iman kita yang lemah tadi dan akan menambah lagi amal soleh kita. Wallahu alam. Bagaimana untuk kita mendidik hati kita untuk rada dan rada dan bersyukur kepada Allah apabila dilanda musibah, kerana kita banyak kali ucap alhamdulillah, tapi pada waktu itu hanya pada waktu kita menerima nikmat sahaja. Bagaimana nak mendidik hati supaya Rada dan bersyukur kepada Allah apabila dilanda musibah, kerana banyak kali ucap alhamdulillah, tapi pada waktu terima nikmat sahaja. dia jawapannya dah ada dalam apa yang saya jawab tadi. Bagaimana nak didik hati supaya redha dengan musibah dan bersyukur dengan nikmat kan? Sebenarnya dah ada dalam jawapan saya tadi, cuma saya nak tambah sikit. Saya ada terdengar lah kata Profesor Dr. Muhaya, ada benda yang kita boleh ambil. Ada bila dia kata ada seorang yang mata dia rabun pergi rawat kepada Dr. Muhaya dan dia mengeluh, dia sedih sebab mata dia satu dah rabun. Maka kata Profesor Dr. Muhaya, bila kamu asyik tengok mata yang rabun yang tak nampak, kamu akan bersedih dan kamu tak akan bersyukur. Tapi kalau kamu fikir ada satu lagi mata yang Allah belum ambil, aku masih boleh melihat, aku masih boleh menggunakan nikmat mata yang satu ni, alhamdulillah, kamu akan jadi orang yang bersyukur. Jadi jangan tengok apa yang hilang, tapi tengok apa yang masih ada. Kalau kita tengok apa yang kita masih memiliki, ya Allah, masih sihat, masih boleh bercakap, masih boleh berjalan, masih boleh makan, masih boleh rasa, masih ada keluarga, cuma tak banyak duit je, ya Allah, lagi kita akan menjadi orang yang bersyukur. Dan kalau tengok pula saya sebut tadi kehidupan para Nabi, Nabi ni kerja apa tahu tak? Nabi ni kebanyakan kerja gembala kambing. Kerja Nabi apa? Diburu oleh musuh. Nabi Musa asyik diburu oleh Firaun je, tapi hidupnya bahagia. Jadi apa masalah kita tak boleh bersyukur? Kita tak dikejar pun oleh musuh. Dan rumah kita taklah sekecil rumah para Nabi, dan kita bukan kerja gembala kambing. Jadi apa masalah yang menghalang untuk kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi yang jauh lebih baik daripada yang Allah bagi pada orang yang lebih mulia daripada kita. Wallahu a'lam. Cukup Ada lagi? Ada dua lah. Adakah ibadat kita diterima jika ada bahagian yang masih kita tak patuh? Contoh orang masih tak tutup sempurna, pakai tudung rapat lengan. Bagaimana dengan ibadat solat, zakat dan lain-lain, Ustaz? Adakah ibadat kita diterima, solat ke puasa, sekiranya dalam masa yang sama kita masih buat maksiat? Okey, manusia ni Nabi kata kullu ibnu Adam khata', setiap anak Adam sentiasa buat silap. Dan Nabi puji pula. Nabi puji siapa ni? Bukan yang beramal salat, Nabi puji yang buat dosa ni. Yang selalu buat salah ni Nabi puji. Bila ni? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak buat dosa, yang kerap buat dosa, ialah dia akan menjadi orang terbaik. Bila dia segera bertobat kepada Allah. Jadi buat dosa bukan masalah. Yang masalah ialah buat dosa dan istiqamah dengan dosa. Yang itu masalah. Bila dia buat dosa, dia terus bertobat, maka amalannya diterima insya-Allah. Sebab dia orang bertakwa. Cara amalan diterima, Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, pasal kisah Nabi anak Adam. Seorang yang berkorban dan dua-dua berkorban. Tapi satu korban diterima, Habil, satu korban tak diterima. Walaupun amalan tu daripada anak Nabi, tapi Allah tak terima. Kenapa? Tak cukup syarat. Jadi kalau anak Nabi pun Allah tak terima, kita anak siapa? Apa syaratnya? Allah kata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ikut ayat ni, Allah tak terima korban salah seorang anak Nabi Adam, bukan sebab dia tak berkorban. Dia dah berkorban dah, tapi sebab dia tidak ada sifat takwa, iaitu dia tak takut pada Allah. Ada benda haram dia sapu, ada benda yang wajib dia tak buat, tapi dalam masa sama dia buat amal soleh, dia buat ketaatan. Jadi takut, saya risau siapa yang solat tapi asyik buka aurat je, takut kes macam anak Adam. Allah tak terima solatnya sebab dia tak bertakwa.
Kecuali dia bertaubat, maka insya-Allah amalannya diterima. Jadi bila kita orang Islam buat dosa, kewajipan kita terus bertaubat supaya amalan kita yang baik itu akan diterima oleh Allah. Tapi kalau kekal dalam dosa, itu bukan sifat orang beriman dan bukan sifat orang bertakwa. Takut-takut amalan kita yang soleh tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah? Dah, Ustaz, kalau baca Al-Quran sampai ayat tu belum faham, adakah dapat pahala? Apa dia? Baca apa? Baca Al-Quran tapi tak faham, adakah dapat pahala bacaan? Dia ada satu hadis yang Nabi kata siapa yang baca Al-Quran satu huruf dia akan dapat 10 pahala. Dan Nabi kata satu huruf tu bukan aku maksud alif lam mim satu huruf, tak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala 30. Hanya baca alif lam mim. Tapi jangan ambil hadis tu saja, ambil pula hadis yang lain dan ayat-ayat Quran yang lain. Hadis lain Nabi kata fawailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Bila turun sebelah ayat akhir surah Ali Imran di satu malam, Nabi menangis. Bila ditanya oleh Bilal, kenapa kamu menangis? Sebab Nabi kata telah turun ayat ni dan Nabi kata celakalah orang yang baca tapi tidak faham dan tidak menghayati maksudnya. Yang ni Nabi kata satu huruf 10 pahala. Yang ni Nabi kata celakalah orang yang baca tapi tak berfikir tentang maksudnya. Gabungkan. Maknanya dapat pahala setelah dia faham. Setelah dia faham. Apatah lagi Allah sebut dalam Quran, banyak Allah mencela orang yang tak faham Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalwa. Kenapa mereka tak nak menghayati maksud-maksud Al-Quran? Ataupun hati mereka telah terkunci. Ayat ni Allah mencela orang yang tak faham. Jadi saya takut, saya risau orang yang baca semata-mata nak mengharapkan pahala tapi tak faham. Saya takut tak dapat pahala. Sebab ayat lain, hadis lain menunjukkan Allah mencela orang yang tak faham. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.